أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعين به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم آمين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Segala pujian, segala sanjungan, segala pengagungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berusaha bersungguh untuk mendidik hati kita, jiwa kita agar sentiasa memuji, menyanjung dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita berusaha untuk sentiasa melafazkan pujian dan sanjungan ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, tahlilnya dan lain-lainnya. Dan mari juga kita berazam bersungguh untuk membuktikan kejujuran, kemurnian pujian dan sanjungan ini dengan kita mentaati segala perintah Allah SWT. Berusaha melaksanakan segala suruhannya dan berusaha meninggalkan sebaik mungkin, seboleh mungkin apa jua larangannya. Semoga kita benar-benar menjadi hamba yang dicintai oleh Allah SWT, dan semoga kita juga menjadi hamba yang sentiasa dirahmati dan dilimpahi petunjuknya. Allahumma amin. Alhamdulillah, ini kita sambung muka surat 32. Kita bercerita tentang tajuk-tajuk, sungguh tajuk-tajuk dalam surah Al-Fatihah. Makna-makna dalam surah Al-Fatihah. Tajuk-tajuk dalam surah Al-Fatihah, maaf. Kita sampai pada Maliki Yaumiddin ke belum? Ya, Maliki Yaumiddin. Dah, baca dah kan? Maliki Yaumiddin dah baca. Kita masuk ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, sebagai ulangannya. Ad-din dalam bahasa Arab antara maknanya al-jaza. Okey, al-jaza. Hari pembalasan. Itu iaitu hari pembalasan yang berlaku pada hari kiamat nanti, dari akhirat nanti. Okay? Dan juga ad-din bermakna al-amal, amal. Okay? Macam Allah firman surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu amalan kamu dan bagi aku amalan aku. Bagi kamu amalan kamu yang mengikut kepercayaan yang batil yang kamu lakukan, dan bagi aku amalan aku yang berdasarkan agama aku yang benar. Itu antara maksud Yaumuddin, ad-din. Okay? Jadi ad-din itu maknanya sama ada balasan ataupun sama amalan. Ad-din juga bermakna peraturan, law, undang-undang. Okay? Peraturan, law, undang-undang. Wa raditu lakumul Islam dina. Jadi Allah telah redha, hanya Allah redha pada kita Islam sebagai peraturan hidup kita. Okay? So, kita pergi pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya akan Engkau kami beribadah, kami menghambakan diri, kami mengabdikan diri. Dan hanya akan Engkau nasta'in, kami minta pertolongan. Jadi kalau pergi belajar i'rab bahasa Arab, iyyaka ni dhamir baris munfasil mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbi maf'ulun bih muqaddam. Ganti nama yang nampak, yang jelas. Dia ganti nama. Okey, ganti nama yang dalam i'rabnya dari segi sudut bahasanya dia adalah maf'ulun bih, yang kena buat. Dia bukan fa'il, fa'il yang membuat. Fi'il perbuatan. Kan? Kalau fi'il dipanggil verb kan.
Yang buat dia bagi siapa? Orang putih kata apa? Tak tahulah kan. Tapi ada pembuat, fa'il. Kalau iyyaka dhamir, ialah mau ke i'rabnya dia ada maf'ul bih muqaddamnya didahulukan. Biasanya fa'il baru maf'ul bih. Perbuatan yang membuat perbuatan dan yang kena buat. Kan? Daraba Zaidun Aliyan. Daraba telah memukul. Zaidun oleh Zaid. Aliyan akan Ali. Okey? Sepatutnya begitu, biasa dia normal gitu, tapi di sini uslubnya dia panggil dia didahulukan yang kena tu, yang kena buat maf'ulun bih. Iyyaka, hanya akan engkau, iaitu Allah SWT. Jadi kalau i'rab kita maf'ulun bih ala ta'zim Allah SWT. Jadi ka tu dhamir itu balik pada Allah. Iyyaka, hanya akan engkau, na'budu, kami beribadah. Na'budu ni fi'il mudhari', present tense and present tense lah. Kalau Arab dia kata sekarang dan seterusnya. Lepas tu dia panggil na'budu, menunjukkan ibadah itu satu perkara yang berterusan. Hanya akan engkau kami beribadah sepanjang hidup kami. Bukan pada waktu tertentu, bukan pada waktu yang lepas, tapi sepanjang hayat. Jadi kehidupan kita tu adalah ibadah, ibadah itulah kehidupan kita. Jangan separate. Hidup kita ni sebahagiannya ibadah, sebahagiannya bukan ibadah. Itu bukan orang Islam, bukan orang beriman. Tapi itu yang banyak kita buat. Kita kita agihkan dalam surau, dalam majlis ilmu, dalam masjid. Itu ibadah. Itu agama kita, ibadah kita. Kalau kedua kahwin tu waktu nikah tu ibadah. Waktu lain itu hari raja sehari. Itu hari berpesta, bersuka-suka. Hari kita gilang gemilang. Betul? Jangan marah. Kenapa jadi macam tu? Malam tu kalau orang lain lah. Malam kenduri, malam besok nak majlis, malam tu baca Yasin, tahlil. Itu untuk agama, untuk Tuhan. Itu one part of our agama. Dan besok mulakan dengan baca doa agama lagi. Lepas tu Hindustan semua keluar. Kita dah baca iyyaka na'budu, hanya akan kau kami terus menerus beribadah. Sebab ibadah tu is our life, kehidupan kita. Kenapa? Sebab Allah jadikan kita untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia ni hidup, jin dan manusia itu hidup, ada nyawa, boleh bergerak, makan, minum, berfikir dan sebagainya, menjadi kehidupan ini, kecuali supaya mereka mengisi kehidupan ini, menjadikan kehidupan ini sebagai ibadah kepadaku. At-ta'atu wal-inqiyad wal-khudu' li, taat, tunduk dan patuh kepadaku. So tak ada one part ataupun small part or big part ataupun bahagian pada hidup kita, kecuali semuanya sepatutnya ibadah kepada Allah. But actually kita sekarang ni sebenarnya bukan macam tu. Kita saya ini tak ada kena-mena lah Ustaz, ini just nak enjoy, just nak happy-happy. Takkanlah semua nak kira halal haram, boleh tak boleh, syurga neraka. Leceh lah hidup macam ni Ustaz. Terlalu rigid sangat ni. Betul tak? Kadang-kadang kita rasa begitu. Ini tak menepati apa yang kita ikrarkan dalam solat kita di hadapan Allah. 17 kali kita baca sehari semalam, yang fardunya lah. Iyyaka na'budu. So berkata, ya Allah hanya kepada engkau. Ini diterjemahkan oleh apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, nusuk, ibadah-ibadah manasikku, solat nusuki wa mahyaya, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, sebagai ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. So, bila kita baca ni, kita kena nilai sejauh mana kita menghayatinya. Kalau kita segi bahasa tajwid, ini kena ada syabdu. Iya, jangan silap baca. Kalau tak ada syabdu, tukar jadi nama syaitan katanya. Wallahualam, sejauh mana kebenarannya itu. Tapi betul lah kena baca dengan tertib, bertajwid. Tapi bukan sekadar tajwid itu. Memahaminya, menjadikan kehidupan kita ni sebagai ibadah. So kita kena faham, kena letak pada hati kita. Bukan sini, kat sini kita pening. Tak sini. Kehidupan aku dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Ada orang dia kata hidup dia untuk seni. Hidup aku untuk negaraku. Hidupku untuk karierku.
itu dah merosakkan akidah dia. Sebagai seorang Muslim, kita mesti meletakkan semuanya lillahi rabbil alamin. Sebab kita abdun, hamba. Kita adalah hamba. Hamba dia tidak ada pilihan lain kecuali tak dan patuh kepada Tuhan dia. Hamba tidak boleh buat satu pun tanpa kebenaran Tuhan dia dalam apa urusan dia sekalipun. Sebab dia sendiri itu milik Tuannya. Kan, kalau staf kita, bukan hamba kita pun, staf kita bayar gaji, ada waktu cuti. Tapi waktu kerja dia buat benda kita tak suruh. Macam kita boleh terima tak? Hai, kau ni kenapa? Kau datang buat aku buat kerja lain, apa hal? Tak fair ni, aku bayar gaji kan kau. Allah bagi kita rezeki, bagi kita udara, bagi kita nyawa segala-galanya. Tapi kita buat kerja atau buat ketaatan kita kepada selain daripada Allah. Dan itu yang perkara yang paling Allah cemburu. Aku yang bagi nyawa kat dia, aku bagi segala-galanya, tapi dia tak pada selain daripada aku. So, apa tu ibadah? Ibadah dari segi bahasa macam-macam makna. Antara maknanya adalah tazlil, merendahkan diri. Dia bila abdun kan, abdun ni zillah, satu yang hina. Seorang hamba itu satu yang hina. Sebab dia sendiri dirinya tidak dimiliki oleh dia dimiliki oleh tuannya. So dia la yatasarraf illa biizni sayyidihi. Dia tidak boleh bermuamalah buat apa saja tanpa dengan izin tuannya. Jadi kita ni abdun. Sebab tu kita ni hamba Allah. Allah panggil ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Okey, dari perkataan abdun ni datang perkataan ibadah, ubudiyah. Kita biasa dengar perkataan masjid ubudiyah kan? Al-ubudiyah, pengabdian, penghambaan, ketaatan dan kepatuhan. Jadi kita ni hamba. Hamba tak boleh persoalkan apa yang disuruh, diperintah, dikatakan oleh tuannya. I'm your boss. Kan? Boss. Mana? Not always right, but boss is boss. Dia kata gitu. Itu falsafah Tuan Adi Negara. Okay? Itu kita not always right sebab kita manusia. Tapi Allah, the multi boss. Betul, mighty. Mighty pula. Mighty yang mana besar. Kenapa nak bersinggung lagi ni? Yang paling besar, Tuhan yang paling agung. Tuhan yang paling besar, yang paling agung, yang paling berkuasa. Yang memiliki, yang mengurus takdir semuanya. Yang kita belajar Rabbul Alamin tadi. Rabb. Ingat. So, bila kita berjaya letak diri kita di tempatnya yang sepatutnya, itu sebagai hamba, kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Bila kita tak berjaya meletakkan diri kita pada hamba kepada Allah, kita pasti akan celaka, binasa, rugi selama-lamanya. Sebab itu Allah kata manusia ni zaluman jahula. Zalum, dia zalim, dia tak letak diri dia sebagai hamba kepada aku. Dia manusia memang zalim. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tak pernah menzalimi mereka, tapi mereka, diri mereka sendiri, mereka menzalimi. Bila kita letak diri kita bukan hamba kepada Allah dalam erti kata yang sebenarnya. Jadi itu ibadah. Ibadah ni secara umumnya saya bagi tahu, dia ada takrif berbagai rupa, tapi tak jauh maksudnya lebih kurang. Ibadah itu kullu ma yuhibbullahu wa yardahu minal qawli wa fi'li. Ibadah itu ialah setiap apa jua perkataan dan perbuatan yang dikasihi oleh Allah dan diredainya. Secara ringkas, ibadah kullu ma yuhibbullah wa yardahu minal fi'li wa qawli. Ada yang kata zahirin wa batinin, ada panjang tapi saya ambil yang mudah kita faham. Dia katakan ibadah tu ialah setiap apa jua perkara yang Allah kasihi dan Allah redai. Ada dua elemen kat situ, kasih dan redha. Dua-dua kena ada, baru jadi ibadah. Setiap apa yang Allah perintah pada kita agar kita melakukannya, itu adalah perkara yang Allah kasihi, Allah cintai. Apa yang terkandung dalam Al-Quran dalam bentuk kita kena buat, sama ada wajib ke sunat, itu perkara-perkara yang Allah kasihi, Allah cintai dan Allah nak, dia suka kalau kita melakukannya. Jika kita melakukannya, kita akan dicintai oleh dia. Apa sahaja yang Allah larang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi, itu adalah lawan kepada apa yang Allah cintai, itu perkara yang Allah benci, Allah murkai, dan Allah tidak redha kepada dia. So kita kena pastikan first, apa saja perkara yang kita lakukan dalam kehidupan ini
yang merupakan ibadah kita kepada Allah ialah perkara yang Allah sukai. Kedua, kita kena pastikan Allah redha tak dengan apa yang kita buat. Kita buat apa yang Allah suruh. Apa Allah redha? Redha mana, adakah Allah terima ke tidak? Boleh jadi kita solat, dan itulah amalan yang paling dikasihi Allah Ta'ala bagi kita sebagai manusia. Amalan yang paling Allah cintai. Yang Allah wajibkan kepada kita 5 kali sehari semalam. Yang menjadi amalan yang paling awal akan dihisab besok di akhirat. Yang membezakan kita sebagai hamba yang beriman dengannya atau sebaliknya, itu solat. Itu Allah perintahkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Okay? Belum tentu solat yang kita buat tu, amalan yang Allah kasih itu Allah terima. So bagaimana amalan kita itu boleh diterima oleh Allah Ta'ala? Perintah yang Allah buat, yang Allah kasih diterima, ada syarat dia pula. Mesti ikhlas kepada Allah. Mesti mengikut sunnah Rasulullah. Itu kata akhlas wa aswab. Cara ringkas, satu amalan macam kita belajar ni pun antara amalan yang Allah cintai, bukan cinta biasa-biasa. Amat Allah cintai menuntut ilmu tu, sehingga Allah akan jadikan orang yang menuntut ilmu ni dipermudahkan jalannya ke syurga. Kan? Jadi menuntut ilmu ni juga satu ibadah, satu amalan yang Allah kasih. Tapi ada tak Allah redha kita menuntut ilmu? Itu bergantung pada akhlas wa aswab. Sejauh mana kemurnian ikhlas tujuan niat kita, dan sejauh mana kita menepati Rasulullah SAW, meneladani baginda SAW. Boleh faham? Dia kena ingat je. Okay? Kita kena ingat dia, ibadah itu setiap apa yang Allah kasihi dan Allah redai. Belum tentu yang kita buat tu perintah Allah semua Allah terima, belum tentu. Ada orang solat, ada orang puasa, ada orang sedekah, ada orang pergi haji, ada orang tolong menolong gitu, belum tentu perkara itu Allah terima, walaupun itu perkara Allah kasih. Kalau kita tidak ikhlas kepada Allah, dan kalau tidak kita meneladani sunnah baginda SAW dalam mengerjakan perkara tersebut. Boleh? Okay? Itu ibadah secara mudah lah. Ada berbagai tafsiran ibadah. Okay? Begitu. Elemen ibadah yang paling utama apa dia? Ikhlas. Ini elemen dia. Kedua, mahabbah, cinta. Kita mesti mengerjakan perintah yang Allah suruh itu, yang Allah kasih itu, dengan penuh rasa cinta kita kepada yang menyuruh, itu Allah SWT. Jadi sekadar kita solat tapi tak rasa cinta dengan solat, dia berbeza. Sekadar kita belajar tapi tak cinta dengan ilmu, dia berbeza. Macam orang bekerja tapi dia seronok dengan kerja dia. I love my career, kata dia, contohlah my job. So dia tak rasa penat lelah. Orang kata kau ni kerja, aku ni tak lihat, memang dah sebati dengan kerja aku. Ada orang sampai tak nak kahwin pasal kerja. Tak ada anak pun tak kisah, lupa anak isteri pasal kerja dia. Dia dah jatuh cinta. Kalau kita jatuh cinta pada ibadah-ibadah yang Allah perintah pada kita, macam mana keadaan kita? Tak akan peduli apa pun, kita tak akan tinggalkan apa yang Allah suruh. Sebab kita rasa begitu cintanya kita. Kita melakukannya bukan kerana terpaksa, bukan kerana rasa berat, bukan kerana nak elakkan sesuatu yang kita tak suka atau sebagainya. Kita semata-mata melakukannya kerana cinta kita pada Allah. Itu tahap ubudiyah yang tinggi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu amat dahsyat cinta mereka kepada Allah. Mereka mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Dan mereka mencintai setiap apa yang Allah cintai. Setiap siapa dan apa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Antara doa yang Nabi ajar. Allahumma inni as'aluka hubbak. Ya Allah, sungguh aku minta kecintaanmu. Ada rasa cinta pada aku, padamu. Ya Allah, campakkan dalam hati kita cinta pada dia. Tak mungkin kita cinta pada Allah tanpa Allah sendiri yang mencampakkan rasa cinta itu dalam hati kita. Dan cinta pada setiap orang yang mencintaimu. Manusia-manusia Allah cintai. Makhluk-makhluk Allah cintai. Malaikat, para rasul, para anbiya, ibu bapa kita, saudara seagama kita, dan sebagainya. Dan cinta setiap apa yang mendekatkan kita kepada cintamu. Itu yang diajar oleh Nabi SAW pada kita doa.
Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu. Kadang-kadang bahasa Melayu dia boleh berkesan dengan bahasa Arab. Sebab kita faham bahasa Melayu, bahasa Arab tak faham. Lebih baik kita berdoa dengan Allah dengan bahasa yang kita faham. Kalau boleh hafal dan faham, itu lebih baik. Okay? Jadi minta, ya Allah, aku benar-benar nak cintai dirimu, ya Allah. Tolonglah izinkan aku, biar aku dapat jatuh cinta pada engkau. Dan bila tidak ada cinta lain yang melebihi cinta ini kepada cinta kau. Itu satu, kan? Kemudian cinta kepada siapa? Kepada orang-orang yang kau cintai. Cinta kepada Rasulullah SAW. Okay? Cinta kepada orang-orang soleh. Cinta kepada ibu bapa, sebab itu satu kewajipan, mencintai mereka. Itu Allah letakkan. Okay? Cintai pada pasangan kita, anak-anak kita, dan cinta kepada orang Islam. Al-Muslim akhul Muslim. Okay? Kita kena faham, itu ibadah. Mesti adik-adik mencinta. Jangan buat terpaksa. Kalau terpaksa, dia jadi berat. Dia akan jadi nifaq. Apa Allah sebut? Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Ini jadi berat. Dia buat ibadah tanpa rasa cinta dari hati. Kenapa? Kerana tidak ada ubudiyah kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Lepas mereka bangun untuk menunaikan solat, Allah bagi contoh, mereka bangun dalam keadaan malas. Dah azan dah, baru je. Dah azan pula dah. Cepatnya. Tapi dia pergi sembahyang. Malas. Kenapa? Yura'unan nas. Tunjuk pada manusia dia pergi. Nanti orang cari aku pula, aku tak sembahyang. Macam mana ni? Malulah aku. Padahal hati dia berat. Kerja tak siap lagi ni. Alah, macam mana ni? Kena pergi. Aku JK tak pergi habis ya. Contoh. Aku bertugas hari ni kat surau. Yura'unan nas. Wala yazkuruna Allah illa qalila, dan tidak mereka mengingati Allah dalam solat mereka itu kecuali sikit. Itu ciri-ciri yang menunjukkan bahawa ibadah kita itu kita buat bukan atas dasar cinta kita pada Allah. Susah, berat rasa nak buat. Berat. Okay? Jadi kena ingat elemen utama ni. Lepas ikhlas, cinta. Tak mungkin dapat cinta tanpa ikhlas. Dia berkaitan lah. Dia umpama dua tanduk. Ikhlas dan cinta ni. Tak ikhlas tak dapat cinta. Kalau paksa-paksa, dia bukan cinta. Itu dia panggil apa? Manis kata di bibir saja, tapi hati lain bicara. Tu kat lidah saja cakap kan. Tanam tebu di bibir katanya. Manis kat mulut je. I love you. Tapi hati semuanya tu bukan. Itu akan terbongkar. Cinta yang lahir di lidah saja akan terbongkar. Kepalsuannya pasti akan terbongkar. Cinta kita pada Allah secara zahir sahaja, tapi tidak dari hati kita, pasti akan terbongkar. Pasti akan jadi beban kepada orang itu. Pasti dia akan tinggalkan. Tapi kalau amal ibadah yang datang dari cinta, walau apapun halangan dan cabarannya, pasti kita akan usahakan. Kita akan lakukan. Jadi lebih kurang itulah ibadah. Jadi bila kita kata berikrar, iyyaka, hanya akan engkau ya Allah aku beribadah, dan wa iya, dan hanya akan kau nasta'in, aku minta pertolongan. Al-isti'anah wal istighasah, semuanya hanya bagi Allah. Minta pertolongan diberikan sesuatu yang kita perlukan, minta pertolongan dilindungi dari sesuatu yang kita tak mahu, semuanya hanya kepada Allah. Jadi hidup kita sebagai manusia memang perlu pada pertolongan. Yang paling berkuasa memberi pertolongan pada kita dalam bentuk memberi sesuatu yang kita mahukan atau kita perlukan, atau melindungi dari sesuatu yang kita tak perlu atau bahaya pada kita, itu hanyalah Allah sahaja. Ini usulul, dia panggil aslul usul. Kerana betul-betul bahasa Melayu. Dia oleh kerana dia berkaitan dengan tauhid, akidah, dia adalah usul agama ini. Dasar utama agama ini. Tapi mentauhidkan Allah dalam perkara ibadah dan mempertolongan, dia panggil aslul usul. Asas yang paling asas daripada asas-asas itu semua. Prinsip yang paling utama daripada semua prinsip-prinsip yang utama. Mentauhidkan Allah dalam bab beribadah dan bab memohon pertolongan. Itu prinsip dia. Jika rosak yang ini, rosaklah agama ini. Dia usul akidah ni banyak. Mentauhidkan Allah, beriman pada Allah, beriman pada Rasul, beriman pada iman 6 tu. Tapi aslul usul ialah mentauhidkan Allah sebagai
apa dia? Ilahun wahid. Ilah yang kita mengabdikan diri pada dia, yang kita sembah dia, dan kita hanya bergantung memohon pertolongan daripada dia sahaja. Kita tak minta pada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tak boleh buat, dalam perkara yang hanya dalam bidang kuasa Allah SWT. Kalau ini tak kuat, yang lain pasti akan bermasalah. Pada aslul usul, ikut sebahagian lah. Itu antara yang saya faham dari apa yang ditulis oleh Syekh Sa'adi dalam buku dia, tafsir dia dalam buku dia tentang aslul usul. Jadi tauhid uluhiyah yang kita kenal sekarang, mungkin kita ada belajar. Okay? Pembahagian tauhid untuk memahaminya, bukan untuk dalam bentuk itu. Tauhid itu satu je, namanya pun tauhid. Tapi untuk kita memahami hak Allah Ta'ala, kita ada 3 hak yang perlu kita sempurnakan. Itu hak yang kita sebut tadi, sebelum kita belajar Rabbul Alamin, hak rububiyah. Kita mentauhid Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta alam ini, yang berkuasa, Maha Esa berkuasa mengurus takbir alam ini mengikut kehendak dan peraturan dia. Dia Rabbul Alamin. Wal Khaliq, dia lah pencipta. Okay? Wal Mudabbir, yang mengurus takbir. Wal Hakim, dia lah yang menentukan hukuman. Itu dia. Dia Allah, Rabb kita. Bila kita Rabbul Alamin, itu antara maksud. Saya dah sebut sebelum ni. Okay? Makna Rabb tu besar. Maknanya bukan saja Rabb, bermakna Khaliq, tapi dia juga bermakna Ja'il, yang berkuasa mencipta sesuatu, dan ciptanya itu ada tujuannya. Ciptaan Allah tak pernah mencipta satu tanpa tujuan. Dia juga Fatiris samawati wal ard, mencipta alam ini, langit dan bumi, dan menetapkan peraturan bagi setiap ciptaannya. Badi'us samawati wal ard, dia yang mencipta alam ini tanpa perlu contoh, sebab dia maha berkuasa, maha bijaksana, dan lain-lainnya. Nanti kita akan tengok dalam kita tadabbur kalimah pilihan. Saya akan jelaskan perkara tersebut. Okay? Kali ini lah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita bercerita tentang tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah pada perbuatan kita. Perbuatan kita semuanya berteraskan tauhid kepada Allah. Kalau rububiyah itu mengesahkan Allah pada perbuatan dia sebagai Rabbul Alamin. Uluhiyah ni dalam perbuatan makhluk. Makhluk itu setiap perbuatannya, kehidupannya itu berasaskan tauhid, pengabdian hanya kepada Allah. Ini agama kita semuanya. Agama kita inilah dia. Agama kita inilah dia, tauhid. Dan yang ketiga, tauhid asma' wa sifat. Mentauhidkan Allah pada nama-namanya dan sifat-sifatnya. Menafikan apa jua tashbih Allah Ta'ala, penyerupan Allah Ta'ala dengan makhluknya pada sifatnya dan perbuatannya. Menafikan sama sekali. Setara, rakan setara, sebaya, selevel dengan Allah. Yang satu level tak ada, lebih tak ada, semua tak ada. Tak ada satu pun yang serupa dengan Allah. 3 ni, ini asas. Asas dalam akidah kita. Ya? Bila yang ini betul, bahawa yang lain tu akan dipertimbangkan oleh Allah untuk diterima. Ya? Tauhid ni betul, baru solat kita akan diperiksa untuk diterima oleh Allah. Sebab walaupun kita mentauhidkan Allah, solat masing-masing berbeza-beza. Nabi kata ada solat 10/10 pahalanya, ada 9/10, bahkan ada yang sampai kosong. Jadi macam mana pun kita orang beriman, level kita tak sama. Walaupun kita mentauhidkan Allah. Satu syurga pun ada 7 tingkat. Level yang berbeza-beza. Ada muqarrabin, kan? Ada ashabul yamin. Dia berbeza tahap. Ada yang dikatakan golongan yang antashhad apa? Anta'budallah ka'annaka tarah. Orang yang beribadah kepada Allah soalannya dia nampak Allah Ta'ala. Dan ada golongan yang dia tak nampak Allah, tapi dia yakin setiap amal ibadah ada perbuatan dia dilihat oleh Allah. So manusia tak sama. Tapi asas kejayaan ialah tauhid ini. Jika tak ada tauhid ni, tak ada lagi perbicaraan tentang amalan itu, tak akan bermanfaat. Solat, puasa, zakat, jika tanpa tauhid kepada Allah, maka amalan tidak diterima. Tak akan ada wazn lah, tidak ada timbangan, tak ada nilai untuk ditimbang besok di akhirat. Banyak macam mana pun. Jadi agama ni sebenarnya apa? Tauhid. Bila dah mantap tauhid ni, maulah ibadah-ibadah tadi akan memberi manfaat pada kita. Dia tak dipisah tauhid dengan ibadah, sebenarnya tak dipisah.
Tapi untuk kita mudah faham, dia ada yang i'tiqadi. Agama ni ada satu bahagian-bahagian yang panggil berkaitan dengan pegangan. Kita kata al-iman. Iman tu ialah keyakinan, berkaitan dengan pegangan, keyakinan. Untuk mudah kita faham agama ni. Kompleksnya agama kita ni satu sebenarnya tak kompleks, dia satu yang sempurna, tapi dia ada berbagai juzuk-juzuk yang tak boleh dipisahkan. Cuma untuk kita kenal dia, kita kena tengok bagiannya apa. Ini bagian akidah, bagian iman, bagian tauhid. Ini bagian ibadah, ini bagian muamalat, ini bagian akhlak. Para ulama membahagikan ini bukan untuk memecah-mecahkan agama, tapi untuk kita dapat melihat di segala sudut itu. Itu tujuannya. Tujuannya macam tu. Asalnya dia adalah satu. Tidak ada makna ibadah tanpa tauhid. Tidak ada makna tauhid dan ibadah kita kalau kita tak berakhlak. Suatu Nabi kata yang paling berat besok di dalam timbangan kita di akhirat ialah akhlak kita. Orang yang paling baik di kalangan kamu ahsanakum khuluqah, yang paling baik akhlaknya. Jadi adakah kita sibuk berakhlak saja, tinggal bertauhid, tinggal berakidah, sembahyang tak sembahyang tak apa, janji akhlak aku mulia. Boleh? Orang tua aku hormat, bapa aku tak pernah sakiti. Kan contohnya kan, jiran-jiran buat baik dengan kawan-kawan baik, aku tak pernah menyesatkan orang. Tapi tak solat. Tak tutup aurat. Bahkan lebih tu kalau dia beramal amalan syirik, khurafat, kepercayaan-kepercayaan karut marut. Adakah itu yang akan menjadi yang memberatkan timbangan ni besok? Tak juga. Sebab saya kata walaupun nampak macam dia pembahagiannya ada pembahagian-pembahagian, hakikatnya satu. Kerana hanya tauhid yang benar kepada Allah Ta'ala, al-aqidah as-sahihah, tauhid yang benar, yang akan melahirkan al-ibadah as-salihah, ibadah yang ikhlas kepada Allah, yang mengikut Rasulullah SAW. Dan daripada ibadah yang salihah inilah akan datang akhlak yang mulia, kepribadian zahir dan batin yang karimah, tu akhlak karimah. Suatu bila Nabi kata innama bu'istu liutimma makarimal akhlak, kita tak boleh pandang itu dia, Nabi datang untuk ajar kita adab sopan santun. Itulah agama itu. Bab lain tu tak apa. Mana ada? Bukan itu maksudnya. Nabi tak pernah maksudkan aku datang semata-mata nak betulkan akhlak kamunya. Jangan jadi orang kurang hajar. Tak. Bukan. Makan akhlak itu, bila Nabi kata aku datang untuk itu, aku kena baiki tauhid kamu dan aku kena baiki akidah kamu. Baru aku dapat menyempurnakan misi aku dalam bahagian ini. Bagian memperbaiki akhlak tu. Hari ini orang melihat akhlak satu perkara. Dan akhlak tu pula difokuskan dalam satu bentuk yang kecil saja, dalam bentuk adab. Kalau anak kita hormat kita, datang cium tangan kita, ingat kita, birthday bagi tahu call kita, alhamdulillah anak aku ni bagus orang ni. Kita pun rasa puas hatilah. Anak saya okey ustaz, apa saya cakap semua dia orang buat. Itu kita anggap sebagai akhlak. Itu bukan akhlak, itu budaya kita. Akhlak tu bila anak kita takut pada Allah lebih daripada kita. Anak kita cinta pada Allah lebih daripada kita. Dan dicinta kita kerana Allah. Bukan kerana dicinta kita sebab kita melahirkan dia. Kan kita ajar macam tu. Mak asal payah lahirkan kau. 9 bulan aku mengandung kau. Kau tak nak hormat mak. Kau kena jaga mak ni. Kau kena kenang budi mak. Itu tak betul. Allah suruh engkau hormat mak dan ayah kau. Bila kau beriman pada Allah, kau mesti tak boleh berhubung kau. Walaupun aku dulu tak jaga kau, tapi aku ibu kau. Kerana itu yang Allah bagi pada aku. Jadi kita kena buat baik pada bapa kita, walaupun mereka tak buat baik pada kita. Sebab kita beriman dengan Allah. Tapi kalau kita beriman pasal dia buat baik tak buat baik, ada ibu masa saya kecil dulu bagi kau orang, tinggal saya, ini apa punya ibu tak guna. Mana boleh cakap macam tu? So jangan salah. Dapat itu pun kita salah. Cintailah ibu bapa anda kerana mereka lah menjaga dan membesarkan anda. Betul lah satu sudutnya. Tapi segi akidahnya bahaya. Aku kalahkan Allah. Cinta kepada mereka kerana Allah mencintai mereka dan Allah memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Kalau pun mereka mengajak kita menyekutukan Allah, Allah hanya cuma kata jangan ikut dia. Jangan taat. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kamu tetap kena menemani mereka dalam kehidupan dunia ini dengan cara yang baik. Nampak tak? So jangan pisahkan. Ada orang kata akhlak ni bab tu lah. Akhlak ni adalah bab masuk rumah, ketuk pintu, jumpa orang tua, cium tangan. Tapi kamu sembahyang ke tak sembahyang ke, tauhid kamu macam mana,
kita pun tak ambil berat, mereka pun tak ambil berat. Kita rasa bagus dah Ustaz, anak-anak saya besar-besar dah, masuk semalam dah, masih hormat saya lagi. Jadi kita rasa kita Tuhan. Sebenarnya kita nak anak-anak kita bukan menghormati kita, menghormati Allah. Ini beriman dengan Allah, berakhlak dengan Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah. Jika itu keadaan mereka dengan kita pasti baik, tak ada masalah. Mereka tak akan taat kita dalam perkara-perkara yang maksiat kepada Allah. Kan? La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada apa jua bentuk ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Khaliq, pencipta makhluk, iaitu Allah. Saya okey, anak saya semua ikut cakap saya. Yang kita cakap semua betul ke? Okey, kena faham. Apa tadi? Masalah akhlak. So, nampak agama ni dari segi disiplin ilmu, dia pecahkan tauhid, akidah, okay? Dipecahkan ibadah, muamalat, akhlak. Tapi sebenarnya dia satu juzuk yang mesti saling berkaitan. Kita tak boleh nak pecahkan dia, tak boleh nak asingkan dia. Aku nak ambil satu bahagian dia. Aku tak akan mencuri ke Allah. Tapi sembahyang tak mau. Aku sembahyang tapi mulut laser. Orang dia ni sembahyang banyak memang, tapi ke Allah cakap tak pernah ada apa, tak ada filter. Main cakap lepas mulut je. So ada kepincangan situ. Semuanya pincang. Kalau dia sempurna, dia akan lahir satu persatu. Ingat al-aqidah as-sahihah. Kan? Kemudian al-ibadah as-salihah, kemudian al-akhlaq al-karimah. 3 benda yang akan saling berkaitan. Dan itulah agama ini. Usulnya, asasnya tauhid. Buat tauhid ibadah. Rasa ibadah kemanisannya ialah akhlak. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, ya ayyuhallazina amanu, ini iman, tauhid, akidah. Orang yang beriman jika berpuasa masuk dalam kategori ini. Orang yang tak beriman walaupun dia puasa, dia tak masuk dalam bab ni. Okay, orang beriman apa mereka buat? Allah suruh mereka berpuasa sebab Allah wajibkan mereka berpuasa. Dan hasil keimanan mereka, bila Allah suruh berpuasa, mereka taat patuh kepada Allah. Mereka beribadah yang mengerjakan puasa dan kewajipan yang telah Allah tentukan atas mereka. Kenapa? Rasa manisnya ibadah mereka, la'allakum tattaqun, kamu akan jadi orang bertakwa. Setiap tingkah laku kamu menunjukkan betapa kamu takut akan azab dan kemuka Allah. Jadi kamu tak akan cakap benda yang kotor, wala rafasa la fusuqa, wala jidala, kamu tak cakap benda-benda menipu dalam puasa, tak menipu dalam puasa, tak buat benda jahat. Ini kita puasa tinggal makan dan minum, tapi menipu tetap menipu, mencarut tak mencarut, mengumpat tak mengumpat. Kenapa? Sebab tak ada kemanisan ibadah, takwa tak keluar. Tak jadi la'alakum tattaqun dah. So, perbaiki. Kena faham konsep tauhid uluhiyah ni. Pembahagian-pembahagian ini bukanlah menunjukkan agama itu datang seperti itu dalam part-part yang berbeza, bahagian berbeza, tapi dia ada satu juzuk. Semua kita belajar dalam disiplin ilmu, ada bahagian-bahagian seperti ini. Untuk kita boleh mengenal pasti. Secara lebih terperinci. Ada orang bagi dia sama aja. Yang penting aku Islam. Bapa aku Islam, dia tak tahu apa tu akidah, dia tak tahu apa tu ibadah, dia tak tahu apa itu akhlak ataupun katakan ihsan. Dia tak tahu benda. Semuanya okey je. Tapi orang berilmu, dia nampak betapa luasnya agama Allah ni. Betapa luasnya agama Allah, dan dia ada satu kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Okay? Iman dan amal tak boleh dipisahkan. Satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena itu ada selalu ayat, orang beriman, orang beramal. Orang beriman, beramal saleh. Sebab itu satu kesatuan yang tak dipisahkan. Dan itulah agama kita. Okay? Jangan terpedaya dengan istilah-istilah yang selalu ditalah tafsirkan dekat hawa nafsu. Apa? Orang ni, orang kata, adab tu penting Ustaz. Adab tu penting. Kalau ada ilmu tak ada adab, apa gunanya? Nampak macam betul kan? Ada ilmu tak ada adab. Kalau dia tak ada adab, dia tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Kalau dia berilmu, pasti dia beradab. Dia mustahil seorang yang berilmu, dia tak beradab. Jika dia kata dia berilmu, kita kata dia berilmu tapi tak beradab, dia bukan ada ilmu, dia tak ada ilmu. So, ilmu itu akan menjadikan dia seorang yang beradab, yang berakhlak. Mungkin dia seorang yang belajar, mungkin dia seorang yang ada maklumat yang banyak, tapi dia tak ada ilmu. Jadi kalau nak jadi seorang yang beradab, mesti ada ilmu yang betul.
Bila ada ilmu yang tak betul, kita anggap adab ni sekadar menghormati tok guru je lah. Yang itu yang kita nampak sekarang ni. Dia katakan dia ni so beradab sebab dia kalau tok guru datang peluk, cium, gapi apa semua, air ludah tok guru pun cari, ini anak murid yang beradab. Tak pernah tanya soal tok guru ini ada dalil ke, ini betul ke tak, boleh tanya, tunduk aja. Wah, ini anak murid beradab. Kalau anak murid itu bertanya, ini biadab. Itu ada golongan yang menyempitkan, dia pecahkan, dia sempitkan maksud ikut hawa nafsu dia agama ini. Jadi kita jadi confused. Orang yang ada akal, dia confused. Apa benda ni? Apa jadi macam ni? Suatu perlunya ada ilmu yang kita belajar tu dengan apa dia? Taufik daripada Allah. Ilmu tu mesti diiringi taufik daripada Allah Ta'ala. Jika Allah beri taufik pada kita bersama ilmu yang kita ada, insya-Allah kita akan dapat berada di jalan yang lurus. Itu lebih kurang lah. Merujuk kepada tauhid al-uluhiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merujuk kepada tauhid uluhiyah, iaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah kepadanya dengan menjauhi apa jua bentuk penyekutuan terhadapnya. Ya Allah. Apa syirik? Syirik ini penyekutuan. Lawan kepada tauhid. Tauhid satu, syirik dia lebih pada satu. Dia ada rakan kongsi. Kita bisnes seorang-seorang kita. Kitalah bos, kitalah pekerja. Itu tauhid di segi bahasa. Tapi bila kita kerja, kita ada pekerja, kita ada rakan yang melabur, kongsi modal dan sebagainya. Itu dah tak tauhid dari segi bahasa. Itu dah jadi syarikat. Kan? Bahasa Melayu syarikat kan? Jadi itu jadi bersekutu. Itu yang kadang-kadang saya confuse. Bersekutu tambah mutu. Pernah dengar tak? Dulu saya confuse bila saya belajar syirik. Tapi bersekutu tak boleh, perbuatan menyekutukan Allah. Bersekutu, tiba-tiba saya baca dekat logo tu, bersekutu bertambah mutu. Kat mana tu? Saya pun tak ingat lah. Saya baca sejarah negara persekutuan. Negara persyirikan. Dia terjemah, dia tak lain lah bahasa. Itu dari segi bahasa. Tapi dari segi syaratnya, sekutu itu ialah apa dia? Menyembah selain Allah bersama dengan Allah. Itu syirik. Kamu menyembah Allah bersama dengan Allah. Itu syirik. Salah satu bentuk syirik. Dia tahu Allah sebagai Tuhan dia. Tapi dia masih lagi takut pada selain daripada Allah. Lebih daripada takutnya kepada Allah. Yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashaddu khasyah. Mereka takut kepada manusia lebih daripada takut mereka daripada Allah. Bahkan seperti mereka sepatutnya takut kepada Allah atau lebih takut kepada Allah. Macam juga cinta. Yuhibbuna an-nasa ka hubbillah au ashaddu hubban. Mereka cinta pada makhluk manusia ini seperti mana cinta mereka sepatutnya kepada Allah, bahkan mereka lebih cinta pada makhluk iaitu manusia daripada Allah. Syirik. Kita cinta kat suami kita sampai kita sanggup belakangkan perintah Allah. Mata-mata nak mengambil hati suami kita. Suami saya nak ustaz saya macam ni, saya tahu lah benda salah, tapi suami saya ustaz, dialah segala-galanya untuk saya. Kita dah menyekutukan dia dengan Allah. Tak bersemenja sekutu tu kita semua berhala. Itu tentu teranglah, itu dah kufur. Yang katakan mereka ni musyrikin, orang musyrikin Mekah dipanggil musyrik sebab mereka menyembah berhala bersama dengan Allah. Mereka jadikan berhala-berhala itu sebagai perantaran antara mereka dan Allah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka bagi label pada tuan-tuan mereka tu, Allah Ta'ala Uzza wal Manat itu sebagai boleh menentukan baik buruk bagi mereka. Jadi itu nama syirik. Sebab tu ada satu lagi yang paling Nabi kata aku takut pada kamu. Akhwaf ma akhafu ala ummati. Dalam riwayat dia kata yang paling aku takut berlebih daripada aku takut pada Dajjal. Apa dia? Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Sahabat tanya apa ni? Dia kata riak. Riak. Kerana kamu buat satu perkara sepatutnya untuk Allah, kamu buat kepada lain daripada Allah. Kamu solat nak tunjuk pada orang kamu alim, soleh. Kamu buat kebaikan nak tunjuk pada orang bahawa kamu ni orang pemurah. Jadi kamu tak menyekutukan Allah. Sepatutnya kamu tak perlu tunjuk kepada selain daripada Allah. Allah yang sepatutnya menerima segala amal ibadah kamu tu, zahir dan batin. Dan riak ini cukup bahaya.
Nabi kata asyirku fi ummati, syirik yang khafi ni dan umat ni kadab seperti hadis tu istilah dia, namlah, kadabati namlah, seperti semut hitam yang halus tu yang bergerak, nampak dia bergerak, kita tak perasan, tiba-tiba dia ada kat kaki kita. Itu riak kita sembunyi sampai betul sekali, kita kadang tak perasan. Jadi sahabat kata macam tu, wahai Nabi, siapa di antara kita yang akan selamat? Tak ada siapa yang akan selamat dalam masalah ni, sebab dia begitu halus. Kadang-kadang kita pun tak perasan kan, bila orang puji kita seronok kita, bila orang tak puji kita, apa hal ni, apa masalah ni? Kita dah risau. Itu antara tandanya kan. Jadi sahabat kata, macam mana kita ni? Okey, Nabi kata, aku akan ajar kamu doa, kamu baca supaya Allah Ta'ala hapuskan bila datang penyakit ni, hapuskan. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, atau kama qala sallallahu. Ya Allah, aku a'udzubika, aku minta perlindungan denganmu daripada melakukan syirik akan sesuatu yang aku tahu, dan aku minta ampun pada penyekutuan yang aku lakukan yang aku tak tahu. Mungkin aku tak perasan, aku tak sedar, sebab dia terlalu tersembunyi. Itu syirik. Ada syirik akbar yang besar. Syirik itu sendiri yang paling besar, dia kabair. Dia yang the biggest among the biggest, benda besar-besar tu, dia paling besar, dia kabair, dia penghulu segalanya. Dosa yang paling besar. Okay? Dan dosa yang besar tu, syirik tu ada syirik yang dikatakan syirik yang besar, syirik yang kecil. Kecil tu kadang bukan saya, sebab dia tersembunyi, khafiyun. Ada syirik yang zahir, yang nampak, jaliyun. Kita menyembah manusia, sujud pada makhluk yang dan sebagainya, itu jali, nampak. Tapi yang tadi tu riak tu, ayyakumar rajulu fa yusalli wa yuhsinu salatahu lima yara min nazarin nasi ilaihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi contoh, seorang lagi tu bangun, dia pun solat dan dia memperelokkan solatnya kerana dia nampak ada orang sedang memerhatikan dia. Itu dipanggil syirkun khafiyun. Syirik tetap dosa besar, tetap meruntuhkan amalan kita. Amalan kita buat itu tiada nilai dan sisi Allah SWT. Bahkan amalan itu akan jadi bala bencana besar untuk kita besok di akhirat. Nah, ini bukan mudah ni. Tentu kena sentiasa minta ampun kepada Allah, minta dilindungi daripada syirik ini, sama ada yang jaliyun ataupun khafiyun. Itu dikatakan menjauhi bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita nak kenal, jarang kita sebut tentang syirik, ini tentang cinta dan benci. Al-hubbu lillah wal bughdu lillah. Itu klimaks tauhid kita. Ya? Kita cinta sesuatu hanya kerana Allah, hingga kita benci sesuatu pun kerana Allah. Ya? Kalau kita tengok Allah, Surah At-Taubah, surah ke-9, ayat 24. Cerita pasal cinta je. Surah Taubah, surah ke-9, ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita tengok apa yang Allah listkan kat sini ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, in kana, jika adalah aba'ukum, bapak-bapak kamu. Salahkah kita cinta bapak-bapak kita? No. Actually tak ada masalah, kita sayang mereka, hormat mereka. Okey. Wa abna'ukum, anak-anak kamu. Salahkah kita cinta anak-anak kita? Apa guna jadi mak ayah tak cinta anak? Wa ikhwanukum, saudara kita, adik-adik kita, sebagainya. Salahnya. Atau ahli keluarga kita, asyiratukum wa azwajukum, isteri kita, takkan tak boleh sayang.
Atau harta yang kamu susah payah berusaha mendapatkannya dari titik peluh kamu. Menggunakan tulang pak kerat dapat tu. Bukan harta yang biasa-biasa. Harta yang kita warisi, harta yang kita dapat beza. Jadi, au tijaratun takhshawna kasadah, atau perniagaan yang kamu sedang lakukan yang kamu takut dia akan rugi. Ataupun kita sayang nak jaga perniagaan ni. Wa masakin tardawnaha, bahkan rumah yang kamu begitu rasa, alhamdulillah akhirnya sebelum saya mati saya dapat juga bina rumah impian saya. Macam mana? Itu kan normal. Manusia semua macam tu. Kita semua macam tu. Tapi Allah kata, kalau semua itu ahabba ilaikum, lebih yang kamu kasihi, lebih dicintai kepada kamu, minallah, daripada Allah. Maknanya dalam urusan itu semua, kamu sanggup membelakangkan perintah Allah, melupakan suruhan dan larangan dia. Dalam semua perkara itu, dalam bab mencintai mak bapak kita, pasangan kita, anak kita, adik-beradik kita, sahabat kita, dalam bab meniaga, mencari harta, bab rumah dan sebagainya. Kalau kamu cinta kerana nak sangat dapat semua ini sehingga kamu membelakangkan Allah dan Rasulnya, dan kamu tidak sanggup berjuang di jalan Allah, mengorbankan harta dan apa yang Allah beri itu di jalan Allah, maka Allah kata fatarabbasu, tunggulah, nantilah kamu, maka tunggulah kamu semua, hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab siksaannya. Ini tauhid. Kerana hubub itu elemen utama dalam tauhid. Cinta jangan letak salah tempat. Cinta kalau letak pada makhluk lebih daripada apa yang sepatutnya, celaka dan binasa. Dan ini yang membutakan manusia, sebab cinta itu buta. Dia bukan buta tu, dia buta kepada Allah. Kerana kekasihnya sanggup dia. Apa dia kata apa? Sanggup lautan api sanggup ku renangi, kata dia. Maknanya dia kata, aku berani masuk neraka. Betul? Lautan api tu neraka lah kan? Aku sanggup buat apa saja untuk engkau. Walaupun lautan api itu neraka, aku sanggup buat. Sebab engkau lah satu-satunya di hatiku. Bukan Allah. Kan? Kau curi hatiku. Hatiku kita patutnya ke Allah. Kita bagi kat manusia, maka kita akan jadi hamba yang sanggup masuk dalam neraka bersama dia. Jangan main. Kata-kata ni jangan sebut kau curi hatiku. Jangan kata engkau lah satu-satu di hatiku. Tak boleh. Yang satu-satu tu hanya Allah. Walaupun ulama kata dia berkait dengan niat lah. Tapi benda ni jangan main-main. Dia kata niat, dia cakap tu kena tengok tak, dia niat apa, pada niat anggap tu Tuhan. Tapi benda i'tiqad ini, benda yang tak boleh buat main-main. Lebih baik kita jauhi perkataan-perkataan yang mempunyai syubhah seperti ini. Sebab dia akan menyebabkan kita pasti akan terseleweng. Jadi jangan cinta perkara-perkara yang Allah list. Semua ni benda baik. Bukan Allah kata arak ke, Allah kata benda, semua Allah list katanya semua benda-benda yang memang Allah jadikan dia untuk kita. Kita ni memang ada mak bapak, ada anak, ada isteri, kita perlu harta, perlu ada pekerjaan, perlu ada rumah. Semuanya itu adalah memang untuk fitrah kita. Tapi jangan semua itu melalaikan kita daripada mentauhidkan Allah. Iaitu tak dan patuh kepada Allah. So sejauh mana nak kata, nak ukur berapa level yang Ustaz kalau kata lebih daripada Allah cinta itu. Macam mana cinta bawah lebih ke? Senang je, dia punya apa dia panggil, ukuran dia, kamu tidak akan taat kepada mereka, kamu tidak akan menjaga mereka sehingga kamu lalai daripada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah hingga ayat. Tidak akan melalaikan, walaupun dia seorang peniaga, ni contoh, seorang peniaga, dia tidak akan abaikan tanggungjawab dia terhadap agama ini, terhadap Allah Ta'ala. Apa yang Allah suruh itu di depan. Bukan kerana ni bisnes macam mana nak mikir. Bisnes zaman sekarang mana boleh nak lurus, Ustaz? Tak jadi lah, Ustaz. Susah lah, Ustaz. Memang besar tanggungjawab kita. Ini kita anggap small matter. Sebab kita pecah ke agama. Sebenarnya ini akidah. Bila kamu tak sanggup meninggalkan perniagaan yang ada maksiat, kemungkaran pada Allah, maka kamu telah menyekutukan Allah. Berat sedekah ni memang berat. Sebab benda bukan benda kecil. Apa nak Ustaz, kita dah bisnes dengan orang bukan Islam semua, tak saya kita paksa lah Ustaz. Saya ada staff yang bukan Islam, saya kena dah buat gumzi facai.
Saya ada staff yang Kristian, so saya kena gantung lah Merry Christmas. Ini bisnes Ustaz. Tak maaf, tak setuju tak apa. Tapi saya nak bagi tahu ini bahaya. Ini yang berlaku. Sampai kita akhirnya berintegrasi. Kita integrasi agama. Dan akhirnya kita kata semua agama itu betul. Maknanya dia, Tuhan aku, Allah dengan ini semua sama aja. Semuanya untuk kebaikan. Bukankah itu dah merosakkan akidah? Sedangkan tiada ilah selain Allah. La ma'budu bil haqqi illallah. Tapi oleh kerana kita lebih cintakan benda-benda ini, maka kita sanggup merosakkannya. Dan kita rasa aman dengan apa yang kita buat. So berhati-hati. Ya, surah Fatihah diakhiri dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Allah guna kata ihdi. Kita terjemah apa? Tunjukilah oleh engkau. Okay? Tunjukkan. Bukan Allah kata beri, kita kata berikan pada aku. No. Boleh minta berikan pada aku ya Allah. Kan? Allah berikan pada aku. Tak, kita kata ya Allah kau tunjukkan. Sebab yang tahu mana yang benar hanya Allah. Kita tak akan berada di atas jalan kebenaran tanpa hidayah yang Allah tunjukkan kepada kita. Hidayah Allah itu hanya terletak pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada huda, tidak ada petunjuk ke jalan yang benar, melainkan daripada wahyu. Manusia tak ada peranan dalam bab ni. Nabi sendiri pun dia membawa kita pada jalan petunjuk Allah. Apa yang Allah bagi pada dia, petunjuk itu, dia mengajak kita ke jalan itu. Dia tak ajak pada petunjuk daripada idea, fikiran atau hasil mesyuarat dia dengan sahabat-sahabat dia. Ini bagus kita buat tak. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah tunjukkan itu je. Jadi kita minta, dia kata ihdi ni mana ya Allah kau tunjukkan aku, itu satu. Kedua, ya Allah bukan sekadar tunjuk, tapi kau tetapkan aku di atasnya. Itu makna ihdi tu, kata ihdi tu. Bukan saja tunjukkan, tapi kau tetapkan aku di atas jalan yang lurus ini. Minta istiqamah, minta sabat. As-sabatu ala sirat. Ya, bila kita baca dalam surah Fatihah, kita solat, kita baca, ya Allah kau tunjuki aku dan tetapkan aku di atas jalan yang lurus. Sebab berapa ramai orang telah ditunjukkan jalan lurus, mungkin mula-mula dia berada di atas itu, kemudian dia tergelincir. Dia tergelincir. Tak ada jaminan kita akan berada di atas jalan yang lurus, melainkan jika Allah yang memberi hidayah itu kepada kita. Okay? Kena pasti. Kita kena pastikan. Kita minta kepada Allah supaya Allah tunjukkan kita jalan lurus dan ditetapkan kita di atas jalan lurus. Sebab itu digunakan perkataan ihdi. Okay? As-sirat, jalan al-mustaqim lurus. Jalan al-mustaqim itu apa? Ada macam-macam tafsiran tentang kataan sirat al-mustaqim, jalan lurus. Ada yang kata Islam, seumumnya Islam itu jalan lurus. Semua yang berkaitan Islam, yang berkaitan dengan akidahnya, ibadahnya, syariat-syariatnya, akhlaknya, itulah jalan lurus yang datang daripada Rasulullah SAW, yang disampaikan kepada kita melalui Muhammad SAW, yang Nabi dapat daripada Allah SWT. Itu jalan lurus. Tidak ada jalan lurus selain daripada jalan ini, agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu macam mana? No-nya pada awal, seperti mana awal dulu. Kita tak, sekarang ni kita tak boleh jadikan inilah Islam. No. Islam kita mesti tengok dulu. Kita kena kenal macam mana para sahabat, agama mereka macam mana, Islam itu. Itulah Islam kita. Kerana hari ini Islam kita banyak berbeza dengan Islamnya para sahabat. Mereka generasi yang patut jadi contoh kepada kita. Dalam bab agama, pada dunia tak ada contoh mereka. Dan kita tak perlu buat contoh mereka pada dunia. Mereka tak ada kereta, kita kena pakai unta juga macam mereka. Tak payah. Itu tak ada kena-mena pun. Bab agama, bab nak kita taqarrub ila Allah, beribadah, bertauhid pada Allah, bab akhlak, kita kena ikut mereka. Itu satu makna. Satu makna yang Allah sebut, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Berulang kali disebut dalam Quran. Sesungguhnya Allah itu Rabb aku dan Rabb kamu, maka beribadahlah pada dia, itulah jalan yang lurus. So jalan lurus itu adalah tauhid. Itu dikata aslul usul. Asas kepada segala dasar-dasar agama ini tauhid. Dan itulah jalan yang lurus. Jika Allah beri kita tauhid yang benar kepada dia, maka yang lain semua betul. Sebab tu kena belajar tauhid. Kena faham betul-betul tauhid ni. Tak boleh berhenti. Dah Ustaz, saya dah bila kitab tauhid. No.
Tauhid ni lebih daripada kitab. Dia boleh naik, boleh turun, boleh ada, boleh tak ada. Dia ada banyak sangat dia punya nawakid dia, membatalkan dia. Banyak sangat yang merosakkan dia, afat dia. Sebab itu yang misi utama syaitan, itulah dia. Dia tak heran dengan bab sembahyang kita, bab sedekah kita, tak heran. Yang dia tak mau kita mentauhidkan dia. Mentauhidkan Allah. Dia nak kita mati dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah. Barulah dia akan bersama kita selama-lamanya di dalam neraka. Kalau tidak, nanti kita akan tinggalkan dia. Kalau dia berjaya mensyirikkan kita, maka dia akan berlepas tangan dengan kita. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Kau jangan nak cela aku lah. Kau ikut cakap aku, kau punya pasal. Allah kata jangan, kau tak dengar. Okay, itu poin utama dia. Jalan yang lurus ini ialah fa'buduni. Innallaha rabbi wa rabbukum hadza innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu innahu tadi innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabb kamu dan Rabb kami, maka hanyalah beribadah kepada dia, itulah jalan yang lurus. Okey, itu yang dikatakan menyentuh persoalan manhaj, iaitu pelaksanaan dan penghayatan din Islam menurut jalan yang benar yang berteraskan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukup penjelasan untuk tajuk-tajuk dalam surah Al-Fatihah. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan pergi pada tadabbur kalimah pilihan daripada surah Al-Fatihah ini secara lebih terperinci. Okey, jadi sekarang itu saja. Yang baik yang benar itu pasti dari Allah SWT yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang salah yang silap semuanya atas kekurangan dan kesilapan diri saya sendiri. Saya mohon maaf atas perkara tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.